Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ya Ustaz. Okey, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat sama-sama dalam kelas subjek tauhid tahun 2 ya. Ustaz Arab, kamu boleh tutup mic. Tolong jangan buka mic lagi ya. Ustaz Arab sangat-sangat mohon kerjasama pada semua. Okey, baik. Kelas pada hari ini adalah kelas tauhid tahun 2. Yang tajuk kita pada pagi ini adalah sifat Allah yang wajib dan mustahil. Siapa rasa dia dah belajar sebelum ni, alhamdulillah hari ni kita teruskan belajar lagi dalam tajuk yang sebelum ni ya. Okey, dalam sekarang ni siapa ada buku teks? Siapa ada buku teks? Jangan buka mic. Siapa ada buku teks tahun 2 warna purple ni? Siapa rasa ada buku teks, tolong buka muka surat pusat 1 Okay, muka surat 1. Ni pusat 2. Ni pusat 1. Ni 1 tau. Ni 1 sampai muka surat 14. Hari ni kita belajar sampai muka surat 14. Ni muka surat terakhir yang kita akan belajar daripada muka surat 1 sampai 14, Ustaz dah bagi kamu satu nota yang ringkas untuk kamu pembelajaran kita untuk pagi ini. Jadi insyaAllah kita akan terus pada slide seterusnya. Qaidul buat apa Qaidul? Qaidul jangan gerak-gerak. Okay. Yang penting jangan buka mic. Siapa buka mic, Ustaz akan buang nama dia daripada kehadiran. Tolong ikut peraturan dalam kelas ya. Terima kasih. Okey, sekarang ni kita sekarang nak belajar apa? Okey, cuba baca. Sifat Allah yang wajib dan mustahil. Syamil buat apa Syamil? Syamil main ke? Syamil kat sekolah dah main kat kelas, jangan main juga dalam online. Nanti kamu tak faham. Ini kita belajar sifat Allah yang wajib dan mustahil. Okey, kita lihat. Okey, di akhir pembelajaran kita murid, kita dapat apa? Yang pertama, kita dapat menyatakan erti dan makna sifat. Yang pertama, sifat apa murid? Sifat apa tu? Qidam. Jangan kamu nak sebut qidamun pun boleh. Qidam. Sifat baqa dan sifat mukhalafatuhu lil hawadisi. Okay, itu kita kena belajar faham makna erti dengan makna dia bagi sifat qidam, baqa dan mukhalafatu lil hawadis. Okey, seterusnya yang kedua, di akhir pembelajaran kita juga akan kita akan menyebut hukum mengenal sifat qidam, baqa dan mukhalafatu lil hawadis. Okey, yang seterusnya kita juga di akhir nanti, masa akhir pembelajaran kita hari ini, kejap lagi menyatakan faedah mengenal sifat Allah. Faedah ni apa dia? Faedah dia dengan kata lain, dengan mudah untuk disebut kebaikan. Baiknya apabila kita mengenal sifat kebaikan atau itulah kat tu dia panggil faedah. Faedah kebaikan bila kita mengenal sifat qidam, baqa dan mukhalafatu lil hawadis. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya. Okey, tengok ada nombor kan, 01, 02, 03. Apa benda kita nak belajar ni? Kita belajar nombor ke? Oh tak, kita bukan belajar nombor. Sekarang ni kita nak belajar yang pertama adalah qidam, lawannya hu. Qidam lawannya apa Ahmad Syamil? Menguap. Qidam lawannya hu. Qidam lawannya hudus. Hudus.
Boleh baca kan? Semua murid tahun 2 Hafidah boleh baca kan? Qidam, Boleh. qaidam. Boleh. Qaidam lawannya hudus. Boleh. Okey. Tengok 02. Apa yang ada dekat 02 ni? Jom kita lihat. Okey, baqaun. Baqaun lawannya fanaun. Sama je. Baqa lawannya fana. Okey, seterusnya 03 apa benda dalam 03? Panjangnya. Apa dia tu? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Dapat ikut, jom. Okey, baca. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Okey, dapat Kalau siapa belum dapat, angguk. Tak pun tunjuk reaction good. Tak payah buka. Dapat. Buat reaction good kalau dapat. Okey, bagus. Terima kasih Syamil. Terima kasih Qaidul. Terima kasih Nur Izahra. Okey, seterusnya. Okey. Tengok belum 4 pula dia. 01. Okey, kita lihat apa yang ada dalam 01 ni. Ni dia. Qidamun ni adalah sedia ada. Iaitu apa? Tiada permulaan. Okey. Qidam ni apa? Qidam ni apa? Makna dia. Makna qidam ni apa, murid-murid? Sedia ada, tiada permulaan. Nanti di akhir kelas kita nanti ada ni tau. Ada latihan. Siapa tak boleh jawab? Ustaz. Nanti dapat markah rendah. Okey. Okey, tak apa. Okey, seterusnya hudus. Hudus baharu. Kalau baharu bermakna ada permulaan. Kita ni murid-murid kan. Kalau kita semua ni murid, masuk ustaz sekali dengan murid, kalau kita berada dalam kehidupan dunia sekarang ni, kita ni dilahirkan dari mana? Kita ni ada permulaan tak? Kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai manusia, kita ni diri kita semua ni ada permulaan tak? Mestilah ada, betul? Kan? Betul. Kalau permulaan bermakna kita dalam perkataan hudus. Qidam sesuai kepada siapa? Adalah Allah. Inilah sifat yang kita kena tahu, sifat wajib dan mustahil. Qidam ni sifat wajib, manakala sifat sebaliknya hudus ni adalah sifat mustahil. Okey. Dah jelas dah tu. Kita terus. Inilah dia mengenai qidam. Yang pertama, apa yang mengenai qidam tu? Qidam ialah dah tentunya sifat Allah SWT, betul tak? Qidam ialah sifat Allah. Yang kedua, qidam artinya sedia ada. Tengok lagi. Zara Alisha buat apa? Baring tu. Duduk elok-elok. Qidam maknanya tiada permulaan adanya. Ingat. Qidam maknanya tiada permulaan. Yang seterusnya qidam lawannya hudus. Apa makna hudus? Hudus ni ertinya baharu. Manakala mustahil bagi Allah bersifat baharu. Allah Ta'ala ni bukan hudus lah. Sebab itu adalah salah satu sifat mustahil. Okey, mari kita pergi kepada hukum mengenal Allah Subhanahu Ta'ala. Bersifat qidam adalah wajib. Hukum mengenal Allah bersifat qidam adalah wajib. Okey, apakah dalilnya? Dalil nakli dia. Jom kita lihat. Okey. Firman Allah Taala. Okey, tak apa. Yang ayat Quran ni kita tak perlu baca. Kita hanya baca maksud dia. Apa dia maksud dia? Maksud dia adalah dialah yang awal, dialah yang akhir, dan dialah yang zahir serta dia yang batin, dan dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Itulah dalil nakli. Okey, macam mana tahu dalil nakli ni, murid ya semua? Dalil nakli ni bila dikait dengan dalil nakli ya. Dalil nakli ni dia berasal daripada Mashaf Al-Quranul Karim. Daripada Al-Quran daripada keratan ayat Al-Quran, ayat Allah SWT
kita gunakan menjadi hukum sebagai hukum wajib bagi kita. Okay, seterusnya dalil akli pula. Macam mana tahu tu dalil akli ke bukan? Ni antara contoh dalil akli yang mana dia menghuraikan semula daripada apa isi keratan ayat Quran tersebut. Maksud kalau ayat Quran ni mengata gini, keluarlah dalil akli yang memberitahu Allah ni adalah sedia ada. Allah ni tak ada permulaan. Allah ni tak ada permulaan, ilmu murid. Jangan anggap Allah ni sebagai makhluk, tak boleh sama. Okey, yang kedua, dari nakli ni beritahu tentang ayat yang diberi untuk dalil akli tadi. Kita dalil akli ni maksudnya kita menggunakan akal kita untuk mentafsirkan apa yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Okay, mustahil bagi Allah, cuba baca. Mustahil bagi Allah SWT bersifat baharu. Maksudnya ada permulaan. Mustahil bagi Allah bersifat baharu. Okay. Jika Allah bersifat baharu, maka bukanlah dia Tuhan. Kalau kata Allah ni baru kan murid kan, maka Allah ni bukan Tuhan lah. Kan? Betul tak? Betul tak? Ke betul salah? Inilah dia hukum ni. Jadi, tak lain tak bukan, kita mesti wajib mengenal, kena wajib mengenal sifat Allah SWT. Okay, apa faedah dia pula? Apa kebaikan dia pula bila dah kita mengenal Allah bersifat kidam? Apa dia? Okay, yang pertama, iman mesti kukuh. Iman kita mesti kukuh. Iman semakin kukuh, semakin kukuh. Yang kedua, sentiasa taat kepada perintah Allah SWT. Yang ketiga, berakhlak mulia pada setiap masa. Kena ingat tiga-tiga perkara ni murid. Kalau tak ingat, nanti susah kamu nak amalkan. Okey, yang seterusnya, tahukah kamu murid semua, maklumat tambahan untuk kita semua adalah, nak tahu kan, kita duduk dunia ni adalah alam yang sementara. Alam yang sementara. Alam ini ada permulaan, iaitu alam ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Bila ada permulaan, bila pengakhiran adalah kiamat. Maka bumi ni pun akan hancur. Okay, sekarang ni alam ini baharu. Alam baru. Sebab bila pupusnya zaman-zaman lama, zaman-zaman dinosaur dah pupus, muncullah manusia yang seperti kita membangunkan bangunan. Itu yang alamat yang baru lah. Alam ini baru. Dan seterusnya setiap yang baharu diciptakan oleh Allah juga. Bukan manusia lah. Yang manusia ni sebenarnya daripada asbab Allah SWT bagi idea kepada manusia untuk membina bangunan. Tapi yang dimasukkan setiap yang baharu diciptakan oleh Allah bermakna adalah Allah SWT menciptakan haiwan-haiwan yang jarang kita temui. Okey, seterusnya 02 apa dia? 02 ni kita belajar mengenai sifat yang ketiga sebenarnya. Sifat ketiga tadi, sifat kedua ni sifat ketiga. Sifat ketiga adalah sifat baqaun. Baqaun iaitu baqaun kekal. Kalau ikutkan dalam silibus kita dalam tauhid tahun 2 ni, kalau ikut ni nombor 2 lah. Sifat nombor 2, sifat Allah SWT, sifat 20 tu ya. Baqaun iaitu baqaun apa? Kekal. Fanaun binasa. Siapa pernah dengar binasa? Perkataan binasa? Syamil pernah dengar tak perkataan binasa? Pernah dengar tak? Kalau pernah dengar, angguk. Okey, betul. Kalau binasa. Kalau kita ejek kawan, kawan tu sakit tak? Sakit apa? Sakit hati ke, sakit mata ke, sakit hidung ke, sakit telinga? Sakit hati. Betul, sakit hati. Bila sakit hati, binasa tak? Binasa tak kita tu kat orang? Kita membinasakan orang tak? Binasa kan? Betul. Bila kita binasa, perkataan fanaun, binasa. Okey, jom kita tengok apa isi dia dalam baqaq ni. Apa dia? Okey, yang pertama baqaq ialah sifat Allah. Sama juga yang
poin yang sebelum ni lah. Baqaun artinya kekal. Baqaun kekal. Baqaun kekal sebenarnya baqaun juga. Makna dia adalah tidak binasa. Baqaun tidak binasa, maka makna tidak baqaun makna tidak, Allah Taala tak binasa tau murid. Allah Taala bagi saja semua apa yang manusia kehendaki. Allah Taala bagi saja apa yang nak. Alhamdulillah Allah Taala tak binasakan kita sebenarnya. Kalau kena ujian tu bukan makna Allah Taala membinasakan kamu. Tak baik. Mana tahu ujian yang kita hadapi ni adalah hikmah di sebaliknya. Yang mana hikmah sebaliknya yang dimasukkan tu, kita tak tahu apa yang berlaku selepas tu. Maka kita akan tahu nanti. Faham ya? Okey, baqaun. Jom. Baqaun lawannya fana. Fana tu binasa. Jom tengok fana tu apa tu maksud dia. Fana tu artinya binasa. Dah tahu kan? Dah tahu. Kita kena ingat sebila-bila tu. Okay. Mustahil Allah SWT bersifat binasa. Jom. Ada pusing jap. Okey dah. Okey, yang pertama hukum. Ni dia. Kita dah sebelum ni hukum mengenal Allah bersifat qidam. Sekarang ni kita bagi kepada hukum mengenal Allah SWT bersifat baqa. Adalah sunat ke wajib ke harus? Sunat ke wajib harus? Wajib. Pandai. Okey, good. Okey, dalil nakli. Jom. Dalil nakli tu samalah macam yang sebelum ni. Cuma dia bezanya dalam firman Allah Taala. Bezanya ayat dan surah. Okey, jom kita baca maksud dia lah. Maksud dia. Okey, jom baca maksud dia. Maksud dia adalah segala yang ada di muka bumi ini, segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Maksudnya termasuklah manusia, termasuklah haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Dan akan kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jangan lupa masa kita hidup ni sentiasa mendapat kebinasaan daripada sekeliling kita, maka dan akan kekallah zat Tuhanmu mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maksudnya kita sebagai manusia akan sentiasa berbinasa. Tapi bagi Allah tidak. Bagi Allah tak binasa. Allah sentiasa ada mempunyai kebesaran Allah dan kemuliaan Allah Taala sendiri. Jadi dalil akli pula. Dalil akli ni iaitu dalil apa? Dalil akal. Yang mana dalil akal tu kalau murid dah tahu, dalil akal ni dia nak dengar tak? Nak dengar tak ni Syamil? Syamil duduk elok-elok, jangan tidur situ, nanti tidur. Bangun. Kalau macam kita sekarang ni nak belajar kan, kita kena belajar ibarat cawan yang kosong. Kalau kata cawan tu dah penuh, kalau katakan cawan tu penuh, macam mana nak masuk ilmu? Mencucurahlah ilmu, membazir ilmu. Siapa yang nak tahu, buatkan diri kita semua ni jadikan cawan yang kosong. Okey. Sekarang ni kita tengok, sambung semula pada dalil akli. Allah kekal selama-lamanya. Allah tak ada kejap ada, Allah kejap tak ada. Tak ada Allah kekal selama-lamanya. Yang dimaksudkan daripada ayat tadi kemudian jika Allah tidak bersifat baqa, tentulah akan binasa. Binasalah Allah pula kalau Allah ni kan, kalau Allah ni tak ada bersifat baqa, tentulah binasa. Binasalah semua sebab Tuhan kita binasa juga, semua binasa. Kalau macam tu Allah Taala ni tidak bersifat Allah Taala ni kena ada sifat memang kena ada sifat baqa. Kalau tak ada sifat baqa, kita binasalah semua sekali. Okey, yang terakhir adalah binasa itu sifat makhluk. Binasa ni semua yang murid, semua daripada kita sendiri dan kawasan sekeliling kita. Okey. Okey, jom. Apakah kebaikan murid? Apakah kebaikan kita mengenal Allah Taala bersifat baqa? Yang pertama, kita dapat mengetahui pula. Kita dapat mengakui kebesaran Allah. Sentiasa ingat mati yang murid. Baik muda, baik tua, baik remaja, baik yang muda. Jadi semua
akan mati. Kena kita, semua kalau kita tahu semua akan mati, maka kita sentiasa ingat mati. Boleh ya? Sebenarnya berterusan melakukan kebaikan. Dah tahu ingat mati yang murid, dah tahu ingat kita nak mati ni, teruskanlah beribadah, teruskan melakukan kebaikan, zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baca selawat. Itu antaranya berterusan melakukan kebaikan. Itu antara salah satu contoh baik. Contoh yang menyatakan berterusan melakukan kebaikan ya. Okay, sekarang ni tahukah kita murid-murid, tahukah murid-murid semua, Allah ni kekal pada zatnya. Sifat, perbuatan dan di mana-mana. Di mana-mana pula. Dan nama-namanya. Allah ni yang pertama Allah ni kekal zatnya satu. Nombor dua, sifatnya, perbuatan dia. Yang terakhir, yang keempat adalah nama-namanya. Semuanya alhamdulillah, semuanya Allah SWT ni adalah semua ada pada Allah SWT kalau kita nak tahulah. Kalau murid nak tahu. Okay, baik. Seterusnya ada garis ni. Okay, baik. Amalkan. Yang pertama, amalkan kebaikan. Macam mana kita nak amalkan kebaikan ni murid? Yang pertama, bersabar. Siapa hari ni dia kena marah dengan ibu atau ayah, dia bersabar. Cepat tekan good. Kalau betul tekan good. Siapa rasa murid-murid hari ni bila dia tak buat kerja sekolah ataupun dia tak tolong mak ayah, dia kena marah dan dia bersabar. Siapa dia orang yang macam tu? Okey, baik. Seterusnya berzikir. Siapa hari ni dah berzikir? Allahumma salli sayyidina Muhammad ke, ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ke, kan? Okey, baik. Seterusnya bersedekah. Siapa hari ni dah bersedekah? Angkat tangan. RM1 ke, RM2 ke, RM10 ke, RM20 ke, RM5 ke. Balas senyuman pun kira sedekah. Itu pun salah satu dakwah juga untuk kita. Untuk kita semua. Dakwah kawan-kawan, suruh senyum. Jangan kata tak senyum. Senyum muka marah kan. Rezeki tak masuk kan. Elok kita nak belajar tak senyum. Senyum sikit. Senyum, sedekah juga. Bersedekah juga, tak kira apa-apa bentuk. Okay, seterusnya menjaga kebersihan. Jangan lupa murid, kita sebagai seorang Islam, kita seorang Muslim beriman, kan? Kita kena jaga kebersihan. Tak kisahlah kalau kita dah buang air besar dekat tandas sekolah tapi dia tak flush. Itu namanya kurang baik lah. Kurang baik untuk ustaz. Baik untuk ustaz bukan kurang baik je. Allah Ta'ala pun kurang suka pada kita kerana kita tak jaga kebersihan. Bila dah zikir, dah bersabar, dah bersedekah. Tapi satu je kelemahan pada diri kita semua adalah tak jaga kebersihan. Nanti kan murid-murid semua tandanya ada satu. Tapi kongsinya ramai. Bila kongsinya ramai murid, tak reti nak tak pandai nak tak reti nak basuh semula najis-najis yang dalam tandas tu, maka binasalah semua orang. Orang pun sakit hati, apalah orang ni berak tak flush lah, apalah. Itu dah orang dah sakit hati. Kita buat orang sakit hati berdosa tau. Tak baik buat orang macam tu. Kalau nak elakkan elakkan orang berkata macam tu, jagalah kebersihan. Jaga kebersihan untuk kita semua. Diri sendiri, pakaian, tempat. Kita pakaian bersih, maka di tempat lain macam tandas pun bersih. Siapa hari ni nak bantu orang? Siapa ni bantu mak ayah dia? Tak payah bantu orang. Ustaz tanya, siapa hari ni dia bantu mak ayah dia hari ni? Hari ni je. Semalam mungkin lain lah. Hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Siapa yang bantu orang hari ni? Bantu mak ayah, angkat tangan. Nak tengok. Zara Alisha, apa tu? Berzikir. Allah berzikir. Baguslah Zara Alisha ni. Zikir subhanallah alhamdulillah sampailah terlelap mata, tutup mata lah. Okey, bantulah. Terima kasih Safia Nur Aira. Okey, baik. Siapa dah angkat, terima kasih. Okey, sekarang ni kita terus pada yang terakhir. Nak habis dah ni. Tinggal satu je. Okey, jom. Ni panjang sikit. Okey, sekarang ni 03 ni adalah tentang mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah yang bermaksud dia. Okey, ni maknanya yang tadi tu bahasa Arab dia. Ini bahasa
bahasa Rumi dia dalam bentuk jamak, iaitu Allah berlainan dengan segala yang baharu. Bermakna Allah Taala berlainan dengan segala yang baru. Baharu, bila ada perkataan baharu dia mesti tulis makhluk. Makhluk Okey, yang berlawanan ni adalah lawannya adalah apa? Mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Allah bersamaan dengan segala yang baru. Ini yang kata berlawanan mustahil lah. Sifat mustahil bagi Allah. Okey, seterusnya. Okey, yang pertama mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi adalah sifat Allah lah. Dah tentu sifat Allah. Yang kedua, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi juga ertinya berlainan dengan baharu. Baharu tu makhluk lah. Siapa yang masih ingat? Alhamdulillah. Okey, seterusnya mukhalafatuhu ni juga, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi ni juga maknanya adalah tiada menyamai zat. Tak boleh orang nak tiru, nak copy paste. Orang tak boleh tiru menyamai zat. Tak boleh tiru sifat, tak boleh tiru perbuatan. Perbuatan siapa? Tak boleh, perbuatan Tuhan kita lah, Allah SWT, dengan segala yang baharu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Ni nanti masa isi latihan nanti jangan tersilap isi pula. Okey, baik. Mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi ni juga artinya menyamai zat, sifat dan perbuatan Allah dengan segala yang baru. Ni dah tentulah. Ini dah tentulah yang dah tentu bukan adalah sifat mustahil bagi Allah lah. Yang tadi sifat wajib. Allah ni tak boleh nak tiru siapa, tak boleh siapa tiru Allah. Allah pun tak boleh menyamai manusia, zat. Sebab Allah Taala ni Allah yang hebat, maha berkuasa. Allah bagi zat kepada semua makhluk, bagi zat, sifat, perbuatan. Okey. Yang terakhir adalah Allah Taala mustahil Allah bersifat bersamaan dengan segala yang baharu. Yalah, macam tadi dah, masalatuhu ta'ala lil hawadisi. Yang kesinambungannya adalah mustahil bersifat bersamaan dengan segala yang baharu. Makhluk lah baharu tu. Okay, apakah dalil nakli? Kita nak Ustaz terus pada hukum mengenal Allah Taala bersifat baharu. Bersifat baharu pula. Bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi adalah wajib juga. Okay, apa dalil dia? Dalil nakli ni. Sudah ayat Quran. Allah Taala cakap apa? Dalam firman Allah Taala, Allah menyatakan bahawa dari maksud dia adalah tiada sesuatu pun yang setanding dengan dia, iaitu dengan zatnya, sifat dan pentadbirannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Taala tak ada siapa yang boleh tandingi Allah Taala dengan zat, sifat dan pentadbirannya. Tak ada siapa boleh tiru. Sedangkan kita ada yalah, kita tak boleh bertandingi dia sebagai makhluk. Pencipta lah. Sebab pencipta adalah segala-galanya lah. Iaitu Allah Taala. Okey, apakah dalil akli yang boleh boleh huraikan lagi mengenai ayat-ayat Allah ni? Apa dia? Yang pertama, okey, tengok ni. Kita baca sama-sama. Sekiranya Allah tidak menyalahi dengan sesuatu yang baharu, sudah pasti Allah akan sama dengan makhluk. Tu dia. Sekiranya dalam akli ni memberitahu, sekiranya Allah tidak menyalahi dengan sesuatu yang baru, sudah pasti Allah ni akan sama dengan manusia. Jadi Allah ni bukan manusia lah seperti kita. Allah ni bukan baharu. Okey. Yang seterusnya, menyerupai makhluk adalah sifat kekurangan bagi Allah. Kurangnya lah. Termasuklah kita. Ada kekurangan. Banyak sangat kekurangan. Termasuklah Ustaz yang cakap ni. Okey, itu kekurangan adalah mustahil bagi Allah. Okey dah. Kita pergi kepada kebaikan pula. Okey, apa baiknya bila kita mengenal Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi? Okey, baik. Yang pertama,
kena mengakui, yang pertama kita dapat mengakui kehebatan Allah. Allah ni hebatlah. Orang lain semua tak boleh tidur. Tak boleh tidur Allah dari sudut zat, sifat dan pentadbirannya. Dan kita ni bila dah tahu Allah Taala ni memang hebat satunya, Allah Taala memang agung. Memang secara tak langsungnya, secara automatik kita tak menyembah selain Allah. Memang kita hanya menyembah hanya senya pada Allah sahaja. Mengakui kelemahan diri kita. Kita tahu kita ni kurang. Jangan tunjuk belagak dan tunjuk sombong. Kita akui, ya Allah, aku akui, ya Allah, aku ni lemah, aku ni tak pandai, aku ni tak pandai, ya Allah. Cakap dengan doa pada Allah itu, maka Allah Taala bagi lagi kepada kamu supaya kamu jadi seorang yang soleh dan soleha, jadi orang yang cerdik, orang yang pandai, boleh jawab exam dengan mudah, dengan hati yang tenang. Faham ya? Dan seterusnya, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Tak baik kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia ni murid, kita sebagai hamba Allah ni, tak tahu malu ke kalau kita ni sama dengan Allah, ni sama dengan Allah, tak boleh kita sama dengan Allah murid. Kita nampak ke Allah kat mana? Kalau kita nampak Allah tu dekat mana-mana, bermakna Allah ni bukan Allah ni dia samalah macam dengan makhluk. Tak baik gitu. Tak baik macam tu murid. Kita ni bila kita dah belajar ilmu mengenai tauhid dalam sifat Allah Taala, iaitu sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, kita kena peka, kena ingat Allah Taala ni tak sama dengan makhluk. Allah Taala ni memang Allah yang Tuhan yang hebat. Iaitu Allah Taala, Allah yang Maha Agung, Tuhan yang agung. Okay, baik. Tahukah murid-murid semua, sifat Allah tidak sama, takkan sama, bukan tidak sama dah. Dia takkan sama dengan sifat makhluk. Sifat makhluk yang lain. Rasanya setakat ni faham semua ya. Faham tak? Okey, Ustaz tanya baliklah ya. Okey, yang pertama tadi kita belajar apa? Yang pertama 01. Okey, buka mic. Okey, ada yang baru Ada yang baru masuk Ada yang baru masuk, boleh bagi tahu siapa dia? Siapa yang baru masuk tu? Ke tak ada? Khadijah Nasri, Taqiyuddin, Zara Lisha, Safia Nur Aira. Safia yang masuk. Ya, Nur Aira. Tak apa, kejap lagi Ustaz akan sebut nama semula Okey, dengan masa yang telah ditetapkan ni, Ustaz menganggapkan kamu semua ni dah faham sebab tak ada orang tanya Ustaz tanya pun tak ada jawab lah. Ustaz tanya, 01 dia apa dia? Sifat apa? Apa mula-mula kita belajar sifat apa murid? Siapa ingat? Mula kita belajar sifat apa? Sifat ki apa? Kidam. Pertama sifat kidam. Kidam lawannya hudus. Yang kedua apa? Baqa'un lawannya fana. Yang terakhir adalah mukhalafatu lil hawadisi, lawannya mumasalatuhu ta'ala lil hawadisi. Okey, dah. Sikit je. Hari ini Ustaz nak semua sekali murid keluarkan buku tulis sekarang. Ustaz bagi 20 saat dari sekarang. Cepat. Saat dari sekarang. 20, 19, 18, 17. Cepat, siapa dah keluarkan buku tulis siap nak menyalin ni. Saya tak ada. Tak ada, kena cek kertas. Semua kena tulis, tak ada kecuali. Tak ada siapa kecuali, semua kena tulis. Kalau siapa di antara kamu tak tulis, macam mana kita nak jadi pandai menulis? Jawi. Nanti kamu menghadapi ujian Jawi juga. Dari sekarang lah.
Cepat. Cepat cari buku tulis. Buku tulis tak ada, buku tulis kertas pun tak apa. Yang penting kamu buat. Jangan kamu tak buat. Kamu tak buat, susah nanti. Yang penting sekali, yang utama adalah buku tulis. Ustaz nak ada buku tulis. Buku tulis Ribes yang subjek tauhid. Yang baru, kalau ada yang baru pun tak ada. Tak apa. Nanti buku tulis yang kamu tulis tu kan, nanti buku dah boleh nanti kalau dah boleh datang sekolah, bawa buku tulis tauhid tu sekali. Bolehlah ustaz nak tanda. Sebab sebelum ni kita belajar tak ada pakai buku tulis kan. Kita pakai buku latihan kan, betul tak? Bila kita ada pakai buku latihan je, kita ada kekurangan dari sudut buku tulis. Dan sekarang ni ustaz minta semua ada buku tulis, kita isi sekarang Okey, sekarang ni ustaz akan buka latihan. Okey, ni adalah latihan dia untuk kamu semua. Ustaz harap kamu kena buat sekarang. Tapi sebelum tu kita tutupkan kelas dulu Kita tutupkan kelas dulu sebab ustaz akan pada rekod kelas kita pada tengah hari pada tengah hari ni. Okey, jadi ustaz kita akan tutup, kita baca doa Okey. Kita insya-Allah setakat itu saja dulu. Jangan keluar. Ada latihan ni kena salin. Sambil kamu salin, sambil tu kamu dengar untuk penutupan majlis kita kelas pada tengah hari ini. Jadi kita tengok atas speaker suara. Itu saja daripada ustaz. Okey, itu saja daripada ustaz. Untuk atas speaker surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin.